Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari. Okey, sorry, maafkan saya. Selamat tengah hari. Sekarang jam sudah pun tepat menunjukkan pukul 11 tengah hari 10 minit. Okey, so hari ini adalah hari Isnin. Okey, Monday Blues kalau kata orang-orang yang sedang bekerja. Okey, so bagaimana hari anda hari ini? Adakah anda semua dalam keadaan gembira? Adakah anda dalam keadaan yang happy? Okey, yang pertama sekali saya nak ucapkan salam sukses dan selamat memasuki ataupun selamat bersama keluarga kepada mereka yang baru berkahwin. Okey, selamat melangkah ke alam rumah tangga, sebab saya percaya minggu semalam ramai pasangan pengantin yang sudah pun dan yang sudah pun bergelar suami isteri, yang sudah berjaya bergelar suami isteri. Tahniah kepada anda, dan saya percaya hari ini ada ramai di antara mereka sedang memulakan perjalanan ataupun sudah pun bercuti untuk honeymoon. Selamat bercuti, dan sentiasa saya ingatkan, pastikan barang-barang yang anda bawa sepanjang percutian itu sentiasa dijaga dengan baik, diperhatikan. Okey, jangan terlalu gembira untuk bercuti bersama pasangan anda sampai anda leka. Tiba-tiba barang anda yang anda bawa tu ada yang hilang, ada yang tertinggal di mana-mana, tercicir. Jadi sangat penting buat bakal pengantin semua untuk sentiasa pastikan barang-barangan yang anda bawa juga sentiasa dalam keadaan selamat dan sentiasa di dalam pengawasan dan juga penjagaan anda. Okey, so sangat penting kepada mereka yang akan berkahwin pula. Kat sini kita akan share dengan anda, iaitu adalah checklist kahwin. Sebab saya percaya ramai pengantin di luar sana bila nak berkahwin, mereka tidak tahu apa yang mereka perlu lakukan. Jadi hari ini kita akan share dengan anda apakah checklist kahwin yang sesuai untuk semua pengantin-pengantin yang akan berkahwin, yang anda boleh rujuk, yang anda boleh jadikan sebagai sumber informasi anda untuk membuat persediaan kahwin. Dan kepada mereka yang sudah pun memulakan buat persediaan kahwin, mungkin boleh dijadikan info-info tambahan. Manalah tahu kan, seandainya apa yang saya bagi tahu ni akan menambah baikkan lagi persediaan kahwin anda, dan juga akan membantu anda untuk mendapatkan sesuatu yang baru untuk penambahbaikan lagi persediaan kahwin anda semua. So jom kita mulakan. Untuk mereka yang akan berkahwin, persiapan awal apa yang mereka perlu lakukan adalah anda perlulah memastikan anda sudah ataupun akan mengikuti kursus perkahwinan. Sangat penting untuk anda daftar kursus perkahwinan ni. Untuk anda mengikut kursus perkahwinan ni, tak kisah dengan majikan anda daripada syarikat anda ataupun ada sesiapa yang menawarkan kursus perkahwinan ni, tapi anda kena pastikan kursus yang anda ikut tu adalah kursus yang sudah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam negeri ataupun daerah. Okey, anda kena pasti supaya kursus kahwin yang anda ikut tu sudah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam. Okey, sangat penting sebab kita nak pastikan sijil yang kita terima adalah sijil yang valid, yang sah daripada perlakuan agama Islam. Okey, sebab apa kita tak nak nanti pada hari majlis perkahwinan anda tiba-tiba sijil yang anda terima tu tidak sah. Jadi anda tidak layak untuk berkahwin. Bukan tak boleh berkahwin, anda boleh berkahwin tapi tidak layak untuk berkahwin pada ketika itu. Disebabkan apa? Disebabkan sijil anda tidak mendapat perlakuan yang sah daripada Jabatan Agama Islam. Jadi sangat penting untuk bakal-bakal pengantin di luar sana untuk pastikan sijil kursus kahwin anda sudah pun mendapatkan ataupun anda mengikuti kursus perkahwinan yang betul-betul mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam. Tak kisah siapa yang mengelola ataupun yang menyediakan kursus tersebut, okey, yang menganjurkan kursus tersebut. Contohnya daripada majikan anda, daripada syarikat anda, ataupun mungkin siapa yang menganjurkan, mungkin sesuatu badan kerajaan, ataupun tak kisah sesiapa yang menganjurkan, tapi anda kena pasti supaya kursus yang anda terima itu sudah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam. Dan pastikan semua dokumen, resit bayaran, semuanya anda simpan untuk dijadikan bukti. Seandainya sijil anda tidak dapat, yang anda terima itu tidak mendapat kelulusan, anda boleh tunjukkan bukti daripada mana anda mendapat tahu info berkenaan dengan kursus kahwin tersebut, dan ke akaun mana yang anda sudah pun transfer duit anda untuk membuat bayaran, dan juga lain-lain lah. Okey, so untuk negeri Pahang, negeri kita ni, negeri Pahang Darul Makmur ni, kita masih lagi kita punya yuran untuk kursus kahwin, insya-Allah masih lagi RM80 untuk satu kepala.
Dan kepada mereka yang nak berkahwin, anda perlulah luangkan masa anda untuk mengikuti kursus kahwin yang akan dilakukan ataupun dilangsungkan pada hari Sabtu dan Ahad, InsyaAllah daripada jam 8 pagi sehingga 5 petang. Okey, so ikut negeri masing-masing. Setiap negeri dia berbeza kawan-kawan. Dia berbeza waktu. Ada yang masuk pukul, ada yang mulakan kursus kahwin tu pukul 7, ada yang mulakan kursus kahwin tu pukul 9. So ikut pada negeri masing-masing, anda perlu kenal pasti anda punya penganjur tu dia menawarkan pada jam berapa. So anda perlu tahu. Okey, untuk persiapan awal perkahwinan, apa yang pengantin perlu tahu selain pada kursus kahwin yang kita kongsikan tadi, iaitu adalah HIV test. HIV test ni perlu dilakukan oleh seluruh pengantin semua yang beragama Islam. Yang beragama bukan Islam, saya tak pasti dia punya syarat, tapi yang kita beragama Islam ni, kita perlulah memastikan kita melakukan ataupun membuat HIV test ini untuk membantu kita mengenal pasti supaya perkahwinan yang kita bina ni tidak akan mendatangkan satu masalah di kemudian hari. Jadi sangat penting untuk mereka yang berkahwin, anda mesti dapatkan HIV test. Pergi saja ke mana-mana hospital kerajaan dan klinik kerajaan juga. Anda boleh buat temu janji dengan mereka. Kadang-kadang tak perlu buat temu janji pun, anda boleh pergi, seandainya mereka boleh terima pada hari yang sama, so anda boleh mulakan. Dan tak susah, dan tak lama pun, dalam tempoh 1 jam insyaAllah akan selesai semua. Okey, dan silap-silap pada hari yang sama anda akan dapat result dia. Dan bayaran dia cuma RM1 sahaja, tak mahal pun. Anda cuma perlu luangkan masa, dapatkan cuti atau keluar daripada office untuk tempoh masa tertentu untuk anda lakukan HIV test ini. Okey, so sangat penting HIV test ini supaya untuk membantu kita, melayakkan kita untuk berkahwin. Kalau anda tidak lakukan HIV test ni, anda tidak layak berkahwin. Okey, sangat penting untuk anda lakukan juga HIV test ni. Okey, itu yang poin kedua. Dan yang seterusnya, apakah persiapan awal yang pengantin perlu lakukan adalah anda perlu pastikan dokumen-dokumen semua berkaitan dengan perkahwinan anda, daripada kursus kahwin tadi, daripada HIV test tadi, disimpan dalam satu folder ataupun file yang sama. Okey, supaya mudah bila kita nak tunjuk kepada kadi nanti. Dan kalau boleh buat lagi 2 salinan supaya anda boleh simpan. Satu untuk anda, satu lagi untuk pasangan anda. Sangat penting, okey, untuk pada hari majlis perkahwinan kita nantilah, sebab kita tak pasti apakah yang akan diminta oleh kadi kita. Okey, kadang-kadang bukan kita tak pasti, kadang-kadang kita perlu buat persediaan ni untuk membantu kita untuk menampakkan kita lah, bukan menampakkan, untuk membantu kita menjadi satu pasangan pengantin yang sangat bertanggungjawab dan sangat berkualiti. Okey, sangat penting lah dan sangat berpengetahuan. Okey, dan yang seterusnya anda perlu lakukan, okey, apa yang anda perlu lakukan untuk persediaan awal perkahwinan, anda perlulah memulakan untuk membuat kad kahwin. Kad kahwin ni dia ada 2 jenis, satu kad kahwin VIP, satu lagi kad kahwin untuk yang untuk umum lah. Untuk VIP ni adalah untuk jemputan kepada orang-orang yang somebody seperti majikan kita, seperti datuk-datuk, seperti kenalan ibu bapa kita yang bergelar datuk, datin, dan juga ahli keluarga pasangan kita. Okey, so kita kena lakukan, kita kena buat jemputan kahwin VIP ni untuk kita berikan kepada mereka, supaya mereka yang akan hadir ke majlis perkahwinan kita ni, mereka akan rasa mereka adalah satu jemputan. Ini adalah jemputan yang sangat rasmi untuk mereka apabila mereka sudah pun terima kad jemputan daripada kita. Hai Aisyah Hakim, itu adalah pengantin kita tahun lepas. Sudah pun selamat berkahwin, dan saya harap semoga mereka bahagia, dan alhamdulillah memang mereka bahagialah. Cuma kalau boleh biar berpanjangan bahagia tu insya-Allah. Okey, so yang seterusnya, selain pada kad kahwin VIP seperti yang saya beritahu tadi, adalah kad kahwin umum. Kad kahwin umum ni adalah tujuannya kita buat untuk tetamu-tetamu yang kita memang jemput lah, sepertinya jiran tetangga kita, seperti lagi siapa, kawan-kawan kita, okey, yang mereka yang terdekat, yang rapat dengan kita, okey, yang berbanding dengan VVIP tadi, yang VIP tadilah. So sangat penting untuk kita lakukan kad kahwin umum dan juga kad kahwin VIP. Okey, so yang seterusnya,
kepada pengantin, anda perlulah mendapatkan, okey, anda perlulah mendapatkan facial dan juga spa treatment. Okey, sangat penting untuk pengantin, tak kisah anda bakal pengantin lelaki maupun bakal pengantin perempuan, anda perlulah pergi ke spa dan juga untuk dapatkan facial treatment ni. Dan kepada pengantin lelaki perlulah juga buat sedikit urutan badan, begitu juga dengan pengantin perempuan kan. Selain daripada kita pergi lakukan aktiviti riadah seperti jogging dan sebagainya, kita juga perlu mendapatkan sedikit urutan untuk membantu badan kita sentiasa dalam keadaan fresh, okey, sentiasa dalam keadaan bertenaga, sentiasa dalam keadaan orang kata tu sentiasa dalam keadaan bertenaga dan sangat sentiasa bersedia, okey. So ini sangat membantu emosi kita pada hari majlis perkahwinan supaya kita sentiasa bersedia dan kita sentiasa kuat, okey. Sebab anda kena faham, pada hari majlis perkahwinan anda akan sibuk the whole day. Okey, kalau majlis itu 1 hari, anda akan sibuk sepanjang 1 hari. Kalau majlis itu 2 hari, anda akan sibuk sepanjang 2 hari. Sebagai pengantin, anda nak make up lagi, anda nak bersedia lagi, anda nak kena ikuti tentang majlis yang sudah anda rancangkan. So anda kena committed pada persediaan kahwin anda. Dan seterusnya, kepada pengantin, anda juga perlu pastikan anda membuat banner dan juga banting kahwin. Sebab apa? Banner dan banting kahwin ini akan membantu anda untuk memudahkan lagi perjalanan tetamu anda apabila mereka melihat banting kahwin anda. Dan ada pula penunjuk arah, ianya akan membantu tetamu yang hadir tadi mudah untuk akses ke lokasi majlis perkahwinan anda semua. Okey, baik banner ataupun banting. Dan banner dan banting ni kita boleh letak gambar kita dan juga nama kita dan juga pasangan. Okey, sangat penting kepada mereka yang ingin ada banner dan banting lah. Dan yang seterusnya, guestbook. Guestbook ni juga sangat penting sebenarnya. Walaupun ada orang tidak merasainya penting, sebenarnya guestbook ni adalah sebagai, boleh katakan, satu doa daripada tetamu yang hadir kan. Mereka mesti mahukan ada tetamu yang hadir, kalau boleh bukan sekadar hadir untuk makan, tapi mereka mahu tinggalkan sedikit nota ringkas untuk kita dan juga pasangan kita. Jadi kita boleh sediakan satu orang kata guestbook ni, okey, dan juga kita hiaskan sedikit dengan decoration dengan props yang ada yang murah. Kita boleh hiaskan dan kita boleh tinggalkan pen yang berwarna-warni untuk kita punya guest ataupun tetamu kita ni, untuk mereka tinggalkan nota-nota ringkas, nota-nota yang berbentuk nasihat, berbentuk ucapan kegembiraan, rasa gembira mereka untuk anda dan juga pasangan anda di luar sana lah. Okey, ini sangat penting untuk mereka yang akan berkahwin. Dan yang seterusnya, yang seterusnya adalah homestay. Sangat penting untuk kedua pasangan pengantin. Sebab apa? Kalau majlis itu akan berlangsung di lokasi majlis pengantin perempuan, okey, so untuk ahli keluarga pengantin perempuan perlulah sediakan homestay untuk rombongan keluarga lelaki. Dan seandainya apabila majlis berlangsung di sebelah pengantin lelaki, iaitu majlis sambut menantu, perlulah pengantin lelaki dan keluarganya untuk menyediakan homestay untuk rombongan keluarga perempuan. Ini adalah sangat penting untuk pengantin yang berkahwin jarak jauh. Tak kisah dalam satu negeri yang sama, tapi mungkin jarak itu membuatkan mereka terpaksa tidur di tempat kita sendiri supaya memudahkan lagi perjalanan mereka untuk ke majlis perkahwinan kita, okey, dengan lebih selamat dan dengan lebih gembira. So sangat penting kepada pengantin-pengantin semua untuk anda sediakan homestay keluarga pasangan anda, okey, baik pengantin perempuan maupun pengantin lelaki. Jadi saya akan share lagi 2 poin penting pada hari ini, iaitu insya-Allah pada tengah hari nanti selepas lunch pukul 2 insya-Allah. Dan yang seterusnya di sebelah malam ini kita akan share lagi. Dan sebelum saya akhiri, saya harap anda yang akan berkahwin dapat lakukan the best untuk persediaan kahwin anda. Dan paling penting, saya harap anda dapat memberi komitmen yang baik, okey, untuk persediaan kahwin anda. So itu saja sharing saya untuk sebelah tengah hari ini. Saya harap ianya membantu anda untuk menambah baik persediaan kahwin anda. Dan nantikan kita punya live update pada masa yang akan datang. Dan sekian, terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Baik, Assalamualaikum. Selamat bekerja, selamat honeymoon, selamat membuat persediaan kahwin. Baik, Assalamualaikum.